Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama sedikit tazkirah kita sebelum kita dengar khutbah pada hari Jumaat ini, khutbah Jumaat kita, iaitu topiknya berkaitan dengan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mutaakhir ini, ramai orang ataupun ramai asatizah di Malaysia lah khususnya mendakwa bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah tengah hari ini sikit benda ringan-ringan jelah yang akan berkaitan dengan mimpi. Mimpi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihah min Allah. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Wal hulum minasyaitan. Dan ada satu lagi mimpi datang daripada syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfus an shimali thalathan wal yata'awwadh minasyaitan fa innaha la tadurruhu wa inna syaitana la yatazayabi. Man ra'a syai'an yakrahu, dalam riwayat ni, siapa yang nampak mimpi yang buruk, mimpi kena kejar hantu ke, mimpi masuk dalam mimpi aksiden ke, mimpi yang buruk lah kan, kata kan, falyanfus an shimali thalathan, maka hendaklah dia nafas ni dia, kita kata dia buat ludah tapi bukan dengan air liur semua sekali keluar, kata kan, dia angin saja, kata kan, sebelah kiri 3 kali. Dah. Fal summa wal yata'awwas minasyaitan, kemudian dia minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada. Jadi bila dia dah buat benda ni, maka Allah kata, Nabi sebut dalam hadis dia, fa innaha la tadurruhu, maknanya mimpi tadi ataupun syaitan tadi tidak akan dapat mengganggu dia lah, memudaratkan dia. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis-hadis yang lain dikatakan berkaitan dengan mimpi yang salihah ini dan mimpi yang buruk, iaitu antaranya ialah riwayat yang lain kita diminta untuk beralih daripada tempat kita tidur. Kalau kita tidur sebelah kanan, kita beralih sebelah kiri. Kalau kita tidur sebelah kiri, kita kena beralih sebelah kanan. Tu kalau kita mimpi yang buruk. Tapi kalau kita mimpi yang baik tu tak payah tukar lah, terulang lah, mimpi kahwin satu lagi, ustaz macam ni ustaz, buruk ke baik, kata. Itu terulang, alhamdulillah lah, kata man ni. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam mimpi-mimpi yang baik ialah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatku, ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani. Saudaraku, kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kamu ialah sahabatku. Ikhwani alladzina la, mana ikhwan aku adalah saudara aku ialah mereka yang tak ada sekarang, yang tak dapat berjumpa dengan aku tapi beriman dengan aku kemudian hari. Jadi kita ni diistilahkan ialah umat Nabi SAW dan dalam kategori ikhwan. Dalam kategori ikhwan, bukannya ashab. Dan kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada situ kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak riwayat. Dalam riwayat
ada marra'ani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti mana yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada, riwayat Ibn Majah ada, dan juga beberapa riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia akan lihat aku dalam keadaan yang nyata. Fil yaqadhah wa la yatamathalu syaitan bi. Syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Zahir hadis kita akan lihat begitu, tetapi tafsiran ni nanti kita akan lihat lepas ni. Imam Muslim rahimallahu taala, dan riwayat Imam Muslim dia riwayatnya ialah faka'annama ra'ani fil yaqadhah, seolah-olah dia telah melihat aku dalam keadaan yang nyata. Fi riwayah faqad ra'ani fil yaqadhah, dalam riwayat yang lain sesungguhnya dia telah melihat aku dalam keadaan nyata. Akhraj Ibnu Majah juga, tadi riwayat Muslim Ibnu Majah, dan begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain banyak rahmati Allah faqad ra'al haqq, dan riwayat yang lain sesungguhnya dia telah melihat yang benar. Dan ada juga yang riwayatnya marra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang melihat aku dalam tidurnya maka dia telah melihat aku. Baik, ada beberapa perkara dalam perkara ni, dalam hadis ni, yang boleh saya kongsikan, simpulkan secara umum rahmati Allah. Pertama sekali, para ulama menyatakan bahawa tidak mustahil seorang itu nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Itu pertama sekali lah, kita kena kata harus, dan kita kata benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Tetapi rahmati Allah, kita kena ingat, para ulama rahmati Allah bukanlah di open begitu. Bila keluarkan fatwa boleh bermimpi bertemu dengan Nabi, makna semua orang boleh dakwa bertemu dengan mimpi. Saya pernah jumpa orang macam-macam, katakan orang berdatang, saya ustaz, saya bertemu dengan bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Saya kata senang je, katakan kalau kita ulama salaf, bila ada seorang mendakwa dia bertemu mimpi dengan Nabi SAW, pertama sekali siflana, ceritakan kepada kami rupa paras yang kamu nampak itu bagaimana, rupa paras Nabi yang kamu nampak. Kalau tak rupa parasnya tak ada, saya nampak ustaz, saya tak nampak muka, nampak pakai jubah putih je, orang panggil dia Nabi, itu bukan Nabi, saya kata. Minta maaf, saya kata. Minta maaf, itu bukan Nabi, kata. Yang dahsyat lagi tuan-tuan mati Allah, bila masa saya ingat masa saya belajar di Kelantan dulu, ada orang kata dia berjumpa dengan Nabi. Bila tanya macam mana Nabi, kulit hitam gelekam. Itu dah mengarut lah, kata kan. Itu dah mengarut. Syaitan dia tidak boleh menyerupai Nabi dalam surah, dalam rupa paras Nabi yang sebenar. Itu tak boleh. Tetapi syaitan boleh menyerupai orang lain dan mendakwa dia adalah Nabi. Itu kita kena ingat. Sebab benda ni rahmati Allah bukan boleh buat main, katakan bertemu dengan Nabi dan sebagainya, katakan. Jadi kalau seorang itu bertemu dengan Nabi, kita kata betul dia dah bertemu, alhamdulillah rezeki dia dapat bertemu dengan Nabi SAW. La fakhar, tidak ada riak, tidak ada untuk nak takabur, nak ujub dan sebagainya. Dan tak, ulama-ulama dulu pun tidak pernah kita kata mereka mendakwa dia pernah bertemu dalam secara live, secara makna jelas. Dia beritahu yang saya pernah bertemu dengan Nabi, saya pernah bertemu dengan Nabi. Ada pun yang menceritakan ialah orang lain. Ada. Dia ulama-ulama dia bercerita sama dia. Dia kata saya bertemu. Kemudian orang ni meninggal, orang ni akan cerita balik. Si Fulan bin Fulan dulu pernah bertemu dengan Nabi SAW dan dia pernah cerita kat saya gini-gini. Untuk diri dia sendiri cerita pada orang ramai dalam majlis-majlis macam ni, katakan tidak mungkin, jarang. Kita kata boleh cari dekat dalam kitab-kitab rahmati Allah untuk ada ulama-ulama menceritakan beliau pernah direct ni memang dia pernah bertemu dengan Nabi. Sebab benda tu boleh mengundang fitnah. Boleh mengundang fitnah. Hari ni mutaakhir ni rahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mudah orang kata nak bertemu dengan Nabi kena banyak selawat. Tuan-tuan, mimpi berjumpa Nabi ni bukan satu benda yang muktasab. Bukan satu perkara yang kita boleh
boleh buat, maknanya kita dapat buat amalan, satu-satu amalan itu, dan kita boleh dapat bertemu dengan Nabi SAW. No, tak ada. Kalaulah kita kata nama Allah begitu mudah untuk bertemu dengan Nabi SAW, para sahabat dulu adalah orang yang paling mulia, dan selepas Rasulullah wafat, mereka adalah orang yang lebih berhak untuk bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Contohnya kita kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kalaulah kita kata begitu mudah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, katakan, maka sudah tentulah Nabi SAW boleh zahirkan, makna boleh datang dalam mimpi Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah tak perlu lagi pergi ke Syam, meninggalkan Madinah, katakan. Dan begitu juga sahabat-sahabat lain, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, katakan, ianya bukanlah satu perkara yang boleh diiktisabkan. Makna iktisab tu apa? Iktisab boleh diusahakan dengan amalan-amalan tertentu, tak ada. Kalau ada orang kata buat amal sian-sian, insya-Allah dapat bertemu dengan Nabi, maka benda itu tidak warid dalam mana-mana amalan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berdasarkan, dia kata benda ni adalah amalan guru-guru, tok guru dulu, dia katakan tidak ada tuan-tuan mati Allah para ulama yang betul-betul dipercayai akan takwanya, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua imam-imam yang masyhur, Bukhari, Muslim dan sebagainya, menyatakan di sana adanya amalan yang khusus untuk kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, bila dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya bukanlah satu kita kata macam tadi, kata untuk takabbur. Hari ni senang orang tu nak masyhurkan dia punya tempat. Dia akan dakwa tempat ini telah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah datang ke masjid ni, Nabi pernah salat kat sini. Jadi benda tu jadi masyhur. Tiba-tiba meletup nama Allah. Kenapa? Kerana Nabi pernah datang. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, isu berkaitan dengan mimpi tu satu hal, katakan tadi saya kata yang tuan-tuan kena faham ialah benda tu harus. Yang kedua, tuan mati Allah, bila bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, mesti mendapatkan gambaran yang jelas rupa parasnya. Yang ketiga, tuan mati Allah, kalau kita kata yang datang tadi katakan benar Nabi, maka betul lah kita bertemu dengan Nabi. Tapi kalau datang dengan samar-samar, tak kelihatan dengan rupa paras yang sempurna, katakan, maka itu bukan Nabi. Hadis menyatakan bahawa syaitan memang tidak boleh menyerupai Nabi dalam rupa bentuk parasnya yang sebenar. Tetapi kata ulama, syaitan boleh menyerupai siapa-siapa saja, dan dia boleh mendakwa dia adalah Nabi. Kita tak kenal pun, tak. Jadi dia datang dalam mimpi kita, dia kata dia Nabi. Kita pun percaya. Duk cerita kat orang, saya bertemu dengan Nabi gini. Cuba ceritakan apa yang ini, rupanya lain daripada apa yang dalam sirah Nabawiyah tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tipu kat situ, konon belah ada setengah orang, mungkin sebab dia dah belajar syama'il Muhammadiyah, dia dah belajar rupa paras, contoh rupa paras Nabi SAW, dia cerita seperti mana dalam kitab semua. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila bertemu dengan Nabi SAW, tak perlu nak cerita kat orang. Tak perlu nak ceritakan dekat orang ramai, khalayak. Untuk apa? Persoalannya untuk apa nak cerita kat orang ramai? Tak. Ulama dulu pernah tak cerita depan orang ramai, katakan. Kalau nak tanya apa tafsirannya, jumpa orang alim dah cukup. Tidak perlu. Kalau kita ceritakan kat orang ramai, nama Allah Subhanahu wa taala, itu dah jadi lain. Dia akan jadi satu step lagi yang kita risau, iaitu riak. Riaknya, ujubnya, takaburnya, nama Allah. Sebab tu dengan waliyazbillah min dzalik, kita tak nak bab tu, katakan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, bila dah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah dia seperti mana hadis tadi, fasayarani yaqadhah,
maka dia akan dapat bertemu dengan aku secara fizik, secara maknanya secara yaqadhah. Yaqadhah ni makna kita kata bertemu bukan dalam mimpi. Bertemu bukan dalam mimpi. So kata ulama, kalau maksudnya yaqazah itu bertemu dengan Nabi secara fizikal, jasadnya dengan rohnya depan mata kita, maka tu mustahil. So kalau ada orang kata dia bertemu dengan Nabi secara fizikal, Nabi datang ke masjid dia dan dia bersalam dengan Nabi SAW apa semua, kita kata perkara itu mustahil. Kenapa saya kata mustahil? Imam para ulama Ibn Hajar, Qurtubi dan sebagainya, mereka menyatakan mustahil benda itu, kerana kalaulah Nabi boleh datang kat dia, katakan, maka kubur Nabi kosong. Nah, maka kematian Nabi SAW bukanlah satu bentuk kematian, dan Nabi akan bangun semula untuk bercakap dengan para sahabat isu berkaitan dengan khilafah. Tak ada lah bergaduh, tak ada lah kata perselisihan faham di antara khilafah di antara sahabat untuk melantik siapa jadi khalifah selepas Nabi. Tidak akanlah berlaku, kita katakan, peperangan Siffin di kalangan perbalahan di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan perkara itu mustahil, katakan. Dan lebih teruk lagi dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang itu mendakwa dia dapat bertemu dengan yaqadhah, itu maksudnya dia bertemu secara fizikali, dia akan mendakwa bahawa sahabat Nabi akan tak terhenti istilah sahabat tu sampai kiamat. Tidak terhenti istilah sahabat sampai kiamat. Sebab sahabat, apa takrif sahabat? Ialah mereka yang dapat lihat, jumpa dengan Nabi masa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu saya kata tadi, perkara itu mustahil. Nabi dah wafat dan hidupnya tadi dalam alam barzah. Dia hidup dalam alam barzah. Macam mana hidup alam barzah, wallahu alam, tak ada siapa yang tahu. Sebab benda itu satu ilmu yang mimmastasarahullah. Satu ilmu alam barzah itu satu ilmu yang tidak dimaklum, dikhabarkan kita tu bagaimana kehidupan di alam barzah, katakan. Dan telah kita kata telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bismillah dalam nas-nas yang ada, bahawa orang yang berada dekat alam barzah ini tidak mungkin untuk kembali ke alam dunia. Ada. Itu semua sama, katakan. Tetapi yang mimpi tadi yang kita nampak secara qadha, kita kata ulama tu bukan dalam bentuk fizikal, bukan dalam bentuk istilahnya dalam bentuk yang secara jasadian, secara jasad dengan rupa paras Nabi SAW ada kat depan mata kita. Selain daripada itu, contohnya dalam bentuk dipanggil al-mithl, kita dalam istilah bahasa Arab dia panggil mithlu. Kita kata bayangan itu, dalam bentuk bayangan. Mungkin kita kata itu mungkin, katakan, tapi bukan secara physically. Walaupun perkara itu juga dinafikan oleh ramai ulama, mana bertemu secara yaqadhah itu adalah satu perkara yang dinafikan juga oleh sebagian ulama. Tetapi ada sebagian ulama membolehkan, membenarkan ada nas boleh lihat Nabi secara yaqadhah tapi bukan secara fizikal. Itu je kita kena faham. Kena faham baik-baik dalam istilah bertemu ataupun bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat lagi hari ini, ada orang, saya tengok dekat dalam YouTube nama Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini orang nak cari yang hak banyak, yang batil pun banyak. Urusan agama kita katakan yang betul pun ada, yang sesat pun ada, yang menyesatkan lagi, semua belakang ada. Macam-macam ada, katakan. Cuma kita kena hati-hati bila tengok dalam YouTube dan sebagainya, kita kena hati. Di Indonesia, saya pernah dengar satu YouTube nama Allah, seorang yang dikenali, kita kata dikenali sebagai Habib dan sebagainya, mendakwa dia pernah bermimpi dengan Nabi SAW. Dia minta dengan Nabi hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh ulama dalam kitab-kitab. Sampai tara tu,
Sampai setara maknanya kita kata mendakwa dia mampu untuk meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW secara directly melalui mimpi. Ini bahaya. Bertambah-tambah bahaya jika sampai tahap begini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia kata kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, Nabi menyuruh kita buat begini dalam mimpi tersebut, adakah boleh kita beramal dengan apa yang diarahkan dalam mimpi? Tak boleh, kecuali mimma bi syar'iz zahir, dengan syariat yang jelas. Hari ini kita ada nas al-hadis, ada nas dalam Al-Quran, yang sekarang yang nyata dalam kitab-kitab pun semua, baru boleh katakan. Kalau tidak, tak ada. Pakat semua mimpi jumpa Nabi suruh gini, Nabi suruh gini, berat katakan. Tak. Kita tak boleh mudah-mudah begitu rahmat Allah. Sebab ini bahaya. Ini berkaitan, sebab itu kita dalam syariat Islam kita ada sumber hukum yang jelas, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. So mimpi tak masuk dalam sumber hukum. Maka bila ada orang berhujah berkaitan dengan mimpi sebagai sumber hukum, automatik itu batal. Itu kita kena faham, kaedah tu kena faham. Ada je orang mendakwa mimpi itu dijadikan sandaran hukum untuk mengeluarkan satu fatwa dan sebagainya, ianya tertolak. Kaedah senang, tapi kadang-kadang kita ni mudah kita kata mudah dieksploitasikan. Mudah dieksploitasikan, bila bercerita pasal mimpi ke, guru bercerita pasal mimpi je, kita dah mula rasa betul lah, ustaz syekh ni, alim ni bermimpi gini. Kita kata kita mudah dieksploitasi. Jadi tuan-tuan mati Allah, suka saya ingin ingatkan, mimpi bukanlah sumber hukum yang boleh dijadikan sandaran. Kita tahu dah, kita belajar dah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita kata Imam Ibn Hajar, kalau saya ringkaskan dalam fatwa yang saya baca, sempat saya rujuk dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata dalam fatwa yang ada ni, dia kata wa nukhallis min dhalika ila anna ru'yat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadhah mumkinah wa laysa mustahilah. Dia kata fallahu ala kulli shay'in qadir ghaira annahu la budda huna min at-tanbih ila anna al-mar'i huwa nuruhu sallallahu alaihi wasallam mutamaththilan fi jasadihi syarif bihaythu yadhunnu ar-ra'i annahu jism syarif li ghalabati al-hal wa laysa huwa haqiqah. Maknanya bukan yang datang tu real dengan fizikal dengan ni. Mungkin boleh jumpa, mungkin secara yaqadah tu mungkin, tapi bukan secara jasad Nabi SAW, secara ruhnya keluar daripada. Ini ada yang dalam setengah-setengah kitab dia nak menyatakan ada satu selawat yang dia buat tu hebat, ganjarannya besar. Dia kata dia bawa dia pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat bertemu dengan Nabi SAW, dia tunjukkan selawatnya tadi kepada Nabi SAW. Nabi beritahu kat dia, selawat yang kamu buat lebih baik daripada baca 6,000 kali khatam Al-Quran. Punyalah nak kita kata kita kata nak masyhurkan dia punya selawat tadi tentang mati Allah Subhanahu wa taala, sampai tahap itu. Ada dia sebut dalam kitab-kitab contohnya tarikat yang tertentu, tarikat Tijani dan sebagainya. Saya punya dalam satu kitab tarikat Tijani yang mendakwa selawatnya tadi yang dibuat lebih baik daripada 6,000 kali khatam Al-Quran. Bayangkan, kalau orang 6,000 kali khatam, ini baca sekali 2 kali dah cukup dah. Besar pahala dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati dalam urusan agama kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Sangat-sangat. Sebab tu kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima.
Al-Quran wa sunnah. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan bermakna kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tu kita directly kepada nas. Tidak. Kita ni bukan orang bahasa Arab tak pandai, kan? Apa usul fiqh tak tahu, dan banyak lagi benda-benda lain yang ilmu-ilmu alat yang kita tak tahu. Jadi maka perlukan ulama. Sebab tu kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. So ulama tadi yang akan memberikan kita kepahaman tentang nas. Dan ulama normatif Allah yang betul, dia akan bertepatan dengan kehendak Nabi, bertepatan dengan nas. Tidak ada istilah katakan, kalau kita katakan bersalahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ada ialah penerangan. Yang ada ialah penerangan terhadap apa yang Nabi SAW. Dan ini juga berlaku pada zaman Nabi SAW berdasarkan nas Nabi SAW. Bukan maknanya sahabat tadi bersalahan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Contohnya dalam satu hadis, akhirnya Nabi kata, jangan salat asar kecuali kamu sampai ke Bani Quraidah. So dalam perjalanan masuk waktu asar. So zahir hadis kata apa? Kena semayang asar dekat Bani Quraidah. Dan walaupun dah masuk waktu, kena juga lajakkan sampai ke Bani Quraidah baru semayang kat sana. Sebagian sahabat kata tak, maksud Nabi suruh cepat. Jadi apa pun tafsirannya di situ tidaklah bercanggah kepada nas yang ada. Jadi bukanlah maknanya bila istilah apa sahabat bersalahan dengan nas, tidak ada. Wa innamal fiqhul faham, kepahaman terhadap nas yang katakan. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu saja tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun dah hampir kita akan masuk, kita akan untuk salat zuhur kita. Jadi setakat tu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.